Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reda Amani Betul Otman, memegang matrik nombor 257906. Okey, hari ini saya bersama rakan perseorangan yang lain akan membentangkan satu slide presentation yang berkaitan dengan orang kata rancangan perniagaan Beliza di Amok. Mesti ramai yang tertanya-tanya, apakah Beliza di Amok ni? Tunggu. Okey, untuk hari ini saya akan bentang dua bahagian, iaitu pengenalan dan bahagian kedua adalah rancangan perniagaan. Okey. Untuk bahagian yang pertama, di bahagian pengenalan ini saya akan menerangkan secara ringkas sejarah penubuhan Beliza di Amok. Untuk pengetahuan semua, Beliza di Amok ini adalah satu perniagaan butik pengantin yang menawarkan rekaan baju pengantin yang terkini dan semestinya mematuhi syariat. Okey, kepakaran kami di sini adalah menyediakan rekaan baju yang terkini dan semestinya menggunakan bahan-bahan daripada bahan-bahan fabrik yang berkualiti tinggi dan menjualnya pada harga berpatutan. Jenis perniagaan yang kami jalankan ini adalah secara perkongsian di mana diketuai oleh Nur Laila dan saya, Yureda Amani Betul Otman, bersama dengan Nur Syafiqah binti Wahid dan Siti Nafahana Hassan. Okey, untuk pengetahuan semua, kami mengasaskan Beliza di Amok ini adalah kerana ingin memenuhi keperluan dan kehendak orang kata pengantin-pengantin di luar sana untuk memilih baju rekaan yang terkini tapi pada masa sama untuk menutup aurat dan sudah semestinya sangat-sangat membantu mereka untuk tampil lebih yakin dan cantik pada hari berbahagia mereka. Bukan itu saja, kami juga membuatkan hari-hari bahagia untuk bakal pengantin di luar sana lebih bermakna apabila mereka mendapat satu rekaan baju yang berkualiti tinggi namun pada harga yang berpatutan. Menarik bukan? Okey, antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh butik kami adalah kami menawarkan perkhidmatan untuk custom made rekaan baju pengantin dan pada masa sama kami juga menyediakan orang kata servis untuk menyewa baju pengantin ni. Okey, kenapa Beliza di Amok ini ditubuhkan? Beliza di Amok ditubuhkan adalah kerana untuk kami membuka ruang dan untuk Beliza di Amok ini ditubuhkan adalah kerana kami mengambil peluang untuk memberikan ataupun orang kata meluaskan lagi pasaran industri fashion yang menutup aurat namun pada masa sama turut menawarkan harga yang sangat-sangat berbaloi dan semestinya menjadi pilihan pengantin-pengantin yang ingin tampil jelita di hari bahagia mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nafahana binti Hassan, bernombor matrik 258117. Sekarang saya akan membentangkan berkaitan objektif ataupun tujuan rancangan perniagaan ini disediakan oleh Beliza di Amok. Tujuan utama kami menyediakan rancangan perniagaan ini adalah untuk memberi penerangan secara menyeluruh berkaitan aktiviti yang dijalankan oleh perniagaan kami. Kami menyasarkan bridal market kerana butik pengantin sedia ada hanya menawarkan busana yang cantik tetapi dalam masa sama mereka pakaian ini sebenarnya menghadkan pergerakan pengantin terutamanya ketika sesi fotografi dan juga beberapa pakaian yang ditawarkan tidak menepati keperluan syarak. Jadi objektif pertama kami adalah untuk memperbaiki kelemahan pasaran butik pengantin sedia ada. Okay. Dan objektif kedua kami adalah untuk menjadikan RP ini sebagai garis panduan kami dalam memastikan pengurusan perniagaan dapat dijalankan dengan lancar. Objektif yang ketiga adalah untuk memudahkan, RP ini sebenarnya memudahkan kami untuk mengagihkan sumber-sumber perniagaan yang ada dengan lebih efektif dan cekap untuk mengelakkan sebarang pembaziran. Dan objektif terakhir adalah untuk menyediakan pihak kami untuk menjangkakan
masalah-masalah yang mungkin akan timbul ketika kami menjalankan perniagaan. Seterusnya ialah 3.0, latar belakang perniagaan. Nama perniagaan yang diberi ialah Bella Zadi Amor dan alamat operasi kami ialah di Semenyih, Selangor. Tarikh kami berdaftar dengan SSM ialah pada 3 Julai 2017 dan aktiviti utama perniagaan kami adalah untuk menyediakan penyewaan baju pasangan mempelai dan juga menawarkan tempahan khusus baju pengantin bergaya muslimah. Entiti perniagaan kami adalah berbentuk perkongsian dan modal permulaan yang kami gunakan adalah sebanyak RM250,000 iaitu sebanyak RM200,000 disumbangkan oleh keempat-empat berkongsi dan juga hasil daripada pinjaman bank sebanyak RM50,000. Kemudian berkenaan latar belakang perkongsi ataupun pemilik Bella Zadi Amor. Perkongsi pertama ialah Nur Laila binti Latif, iaitu selaku pengurus syarikat. Beliau tinggal di Semenyih dan mempunyai kelulusan diploma dalam pengurusan perniagaan dan merupakan siswaza di Cosmo Point College. Perkongsi kedua ialah Nur Syafika binti Wahid, iaitu selaku pengurus operasi syarikat yang juga tinggal di daerah Semenyih, Selangor, dan beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dengan kemudian UKM. Pemilik ketiga ialah Siti Nurfahana binti Syahsan, merupakan pengurus keuangan Bella Zadi Amor dan tinggal di Putrajaya, mempunyai diploma perakaunan dan pengurusan kewangan UiTM. Dan perkongsi ataupun pemilik terakhir Bella Zadi Amor iaitu Yuraida Amani binti Ottoman, merupakan pengurus media dan pemasaran. Beliau tinggal di Segamat dan mempunyai ijazah sarjana muda komunikasi dengan kemudian UKM. Jawatan yang disandang oleh tiap-tiap seorang adalah berdasarkan kelayakan kami, penempatan dan juga experience kami dalam bidang ini. Masing-masing mempunyai diploma dan juga ijazah. Manakala penempatan, kami memilih Nur Laila dan juga Nur Syafika sebagai pengurus syarikat dan juga pengurus operasi kerana mereka duduk lebih berdekatan dengan kawasan perniagaan kami iaitu di Semenyih, Selangor. Dan mereka juga mempunyai kelayakan dalam bidang yang berkaitan dengan operasi. Bagi jawatan pengurus kewangan iaitu yang disandang oleh Siti Nurfahana, walaupun penempatan beliau agak jauh daripada unit perniagaan, namun ini tidaklah terlalu jauh sehingga menyukarkan beliau untuk pergi secara occasionally ke pejabat. Manakala untuk Yuraida Hamani, walaupun beliau duduk berjauhan daripada unit operasi kami, jawatan yang disandang oleh beliau iaitu pengurus media ataupun pemasaran membolehkan beliau untuk bekerja daripada jarak jauh ataupun daripada rumah. Dan kesemua kami mempunyai lebih daripada 3 tahun pengalaman dalam bidang operasi, media, komunikasi dan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila binti Latif, magic number 257873. Dan hari ini topik perbincangan saya pada pagi ini adalah skop perniagaan. Aktiviti perniagaan kami adalah untuk mencari pakaian pengantin dan mengambil tempahan baju pengantin. Potensi perniagaan kami yang pertamanya sebagai lokasi yang strategik. Kami mengambil keputusan untuk membuka perniagaan kami ini di Eco Majestic Walk kerana lokasi ini terletak di bandar besar dan ini menjadi faktor kemajuan perniagaan dalam tahun ke tahun. Seterusnya adalah kemudahan platform atas talian, di mana kemudahan ini menjadi faktor perniagaan butik ni. Dan kepelbagaian platform ini juga memudahkan pelanggan kami untuk menerima produk perniagaan kami ni.
Bahagian seterusnya ni adalah Eco Majestic Business Center ni adalah bertempat di Semenyih, dan tempat ini menjadi platform perniagaan persekitarannya yang merupakan kawasan perumahan mewah ataupun kawasan perumahan elit. Dan selain itu, penduduk juga boleh membeli belah dan menjamu selera di hub komersial seluas 150 hektar. Yang seterusnya adalah struktur organisasi. Beleza di Amro mempunyai pengurusan syarikat, iaitu saya sendiri, Nur Laila bin Latif, dan pengurus pemasaran Yurida Amani bin Osman, pengurus keuangan Siti Nurhana bin Syekh Hassan, pengurus operasi Nusyafiqah bin Wahid, dan kami mempunyai 2 orang staf. Okay. Untuk fungsi dan tanggungjawab jawatan-jawatan yang ada di dalam syarikat kami, iaitu pengurus syarikat ni bertanggungjawab memantau dalam segala aspek pengurusan perniagaan, termasuk aspek kewangan, pemasaran, operasi dan lain-lain. Dan selain itu, pengurus perniagaan juga bertanggungjawab dalam mencipta misi dan visi syarikat supaya matlamat syarikat itu dapat dicapai. Okey, untuk pengurus pemasaran, dia memastikan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan syarikat dapat dipasarkan dan boleh menyaingi persaingan sedia ada. Dan seterusnya ialah pengurus keuangan, iaitu dia membuat perancangan kewangan berasaskan keperluan perniagaan untuk beroperasi dan peluang pelaburan yang ada. Okey, seterusnya pengurus operasi, iaitu dia bertanggungjawab dalam mengarahkan operasi dalaman untuk mencapai keputusan belanjawan dan kriteria kewangan yang lain, dan untuk mengekalkan dana modal yang dilaburkan dalam perusahaan. Okey, untuk gaji dan ganjaran, pengurus syarikat, pengurus pemasaran, pengurus kewangan dan pengurus operasi mempunyai gaji dan allowance yang sama, iaitu gaji 1,500 dan allowance 1,000. Untuk pengiraan KWSP, 1,500 bahagi 100 dan darab dengan 12%. 12% tu memang nilai untuk majikan lah. Dan untuk pekeso RM25.35 dan jumlah ialah 2,705.35. Dan untuk staf pula sama je pengiraan dia, cuma KWSP tu 7%. So dekat sini dapat RM77 untuk KWSP, pekeso untuk pekeso RM5.75 dan jumlah RM1,682.75. Okey, yang ni untuk belanjawan pengurusan. Dan kira semua elemen pengurusan, gaji, elemen pekerja, KWSP, pekeso, sewa, lot perniagaan dan lain-lain. Okey, untuk strategi pengurusan, kami syarikat Beleza di Amro memberi bimbingan latihan kepada pekerja, khususnya pekerja baru, dan memberi bimbingan kepada semua pekerja supaya dapat mewujudkan suasana persekitaran yang baik. Dan kami juga mewujudkan hubungan yang baik dengan pembekal dan memberi allowance kepada pengurus dan pekerja. Okey, Assalamualaikum and hi. Nama saya Nusyafiqah binti Wahid, nombor matrik 257876. Okey, hari ini saya nak menerangkan tentang rancangan teknikal perkhidmatan dan juga pemasaran. Okey, lokasi premis Beleza di Amro adalah terletak di Semenyih, Selangor. Kedai ini juga terdiri daripada 2 tingkat. Keluasan kedai ini adalah 22 darab dengan 75 kaki, dan juga buatan kedai ini adalah konkrit. Taraf bangunan adalah perniagaan dan juga hak milik adalah perkongsian. Kos sewa tapak ini adalah sebanyak RM2,000. Okey. Seterusnya adalah saya nak menerangkan tentang mesin dan juga peralatan yang diperlukan. Okey, bagi Beleza di Amro, kami menggunakan 5 jenis mesin, iaitu mesin sulam, mesin jahit tepi, mesin jahit biasa, mesin steam press manik dan juga mesin duit. Okey, dan juga kami turut menggunakan peralatan menjahit, penggosok baju biasa dan juga steamer. Bagi barang perabot, kami turut menggunakan sofa, meja dan juga rak peragaan. Manakala bagi langkah keselamatan, kami turut menggunakan CCTV dan juga komputer. Bagi logistik, kami turut menggunakan kenderaan seperti van. Okey, maka total semua adalah sebanyak RM127,379. Okey, ini adalah anggaran. So seterusnya adalah senarai bahan mentah. Kami turut menggunakan kain, jenis kain adalah premium satin Duchess, premium lace, sutera satin, songket dan juga organza. Kelima-lima jenis kain ini kami mengambil daripada supplier yang sama.
manakala kami turut menggunakan benang dan juga hiasan, maka total keseluruhan adalah sebanyak RM97,200. Okey, manakala kelengkapan yang diperlukan untuk melengkapkan lagi premis ini adalah kami turut menggunakan bakul, hanger, tangki air dan juga maintenance. Kos keseluruhan ini adalah sebanyak RM1,855. Bagi senarai pembekal, mesin dan juga peralatan kami mengambil daripada Needle and Thread Enterprise. Seterusnya, perabot kami mengambil daripada Yuli Furniture Setapak Sendirian Berhad. Kain pula kami mengambil daripada SWI Textile Kuala Lumpur. Manakala bakul, hanger dan juga barang hardware yang lain kami mengambil daripada KST Display System Sendirian Berhad daripada KWC Kenanga Wholesale City. Okey, seterusnya adalah carta aliran proses kerja. Okey. First kali kami mengambil pendekatan 7 langkah, iaitu yang pertama adalah kami menerima tempahan daripada pelanggan. Seterusnya kami akan meminta pandangan customer, mereka ingin menggunakan jenis kain apa. Seterusnya kami akan mengukur daripada pelanggan nak yang jenis cita rasa dia macam mana. Seterusnya adalah kami akan memulakan menjahit. Apabila barangan sudah siap, kami akan membungkus dan juga menyediakan invoice kepada pelanggan. Dan akhir sekali kami akan menghantar pakaian tersebut jika pelanggan tersebut tidak dapat ambil, ataupun pelanggan tu sendiri boleh ambil daripada premis. Okey, anggaran pendapatan bulanan setiap bulan adalah berlainan anggarannya. Maka di sini seperti kita dapat lihat, yang paling rendah kami mencatatkan pada bulan Ogos, iaitu 19,400. Manakala yang paling tinggi adalah pada bulan Disember, iaitu 23,200. Hal ini kerana kami dapat menjangkakan pada kebiasaannya pada hujung tahun terdapat ramai orang akan berkahwin. So itu adalah expectation kami lah. Dan pada setahun kami menjangkakan sebanyak RM251,500. Okey, bagi strategi perkhidmatan, kami turut menghasilkan produk dan juga perkhidmatan yang bermutu tinggi. Hal ini kerana untuk mendapatkan kepercayaan dan juga kepuasan daripada pelanggan. Hal ini kerana kami sangat menjaga kepuasan pelanggan, kerana apabila pelanggan berpuas hati, mereka akan menyampaikan kepada orang lain dan juga ini akan dapat mengekalkan mutu produk kami. Seterusnya adalah kami turut menerima kerja mengikut keupayaan dan juga kapasiti yang kami mampu siapkan. Hal ini kerana jika kami mendapat barangan yang tidak seperti dijangkakan, ini akan menjejaskan mutu barangan kami. Seterusnya adalah senarai harga perkhidmatan. Bagi sulaman kerawang, kami mengambil sebanyak RM130, sulaman manet RM120, sulaman benang RM100. Bagi baju kurung pula adalah sebanyak RM150, baju kebaya RM200, baju moden RM250. Okey, untuk kumpulan sasaran, kami mensasarkan kepada penduduk setempat dan juga pekerja yang berada berhampiran dengan premis kami. Manakala pasaran kami turut meliputi daripada Taman Perumahan Bandar Sunway Semenyih dan juga Taman Desa Mewah. Okey, manakala untuk saiz pasaran, kami menjangkakan bilangan penduduk sebanyak 20,000 orang, maka saiz pasaran selama setahun adalah RM200,000. Manakala share pasaran bagi Beleza di Amur adalah terdapat 4 buah butik yang berada di Sunway Semenyih, Tiara East dan juga Bandar Teknologi Kajang. Iaitu share pasaran mereka sebanyak 80%, iaitu beranggaran sebanyak RM160,000, manakala Beleza di Amur adalah sebanyak 20%, iaitu RM40,000, jadi jumlahnya adalah RM200,000. Okey, manakala bagi strategi pemasaran, kami turut menggunakan 3 strategi, iaitu promosi, lokasi dan juga harga. Kami turut bagi promosi, kami akan memberikan harga istimewa kepada pelanggan tetap.
kami juga turut mengedarkan pamphlet dan juga brosur kepada customer yang datang, dan juga hal ini untuk menjaga hubungan baik bersama pelanggan. Bagi lokasi pula, lokasi kedai kami juga berhampiran dengan kedai-kedai mewah bagi menarik minat pelanggan. Hal ini kerana kawasan kami menggunakan adalah kawasan yang strategik, kerana ianya terletak berhampiran dengan kemudahan yang ada berdekatan dengan kawasan tersebut. Manakala harga pula, kami turut menyediakan harga pada kadar pasaran biasa yang ditetapkan pesaing-pesaing lain. Okey, terima kasih. Untuk justifikasi dan penutup, kami berpendapat bahawa syarikat kami iaitu Beleza di Amor merupakan sebuah perniagaan yang berasaskan butik pakaian, mampu melangkah jauh seiring dengan pasaran-pasaran yang ada. Okey, selain itu juga dalam operasi kami menyediakan mesin jahit teknologi moden kepada tukang jahit untuk menjahit baju-baju pengantin yang telah ditempa oleh pelanggan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Nur Syafiqah di atas pembentangan yang sangat wow sebentar tadi. Okey, kini kita beralih pula kepada pembentangan seterusnya, iaitu rancangan keuangan. Untuk pengetahuan semua, di dalam rancangan keuangan yang telah dibuat bersama, saya akan menekan 6 aspek pertama, iaitu untung rugi syarikat, sumber pembayaran yang terbahagi kepada dua, iaitu perkongsian dan pembayaran pinjaman bank. Okey, yang seterusnya susun nilai aset dan penyata pendapatan komprehensif untuk 3 tahun yang pertama. Seterusnya dah penyata kedudukan kewangan, sama juga yang seperti sebelum ini untuk 3 tahun pertama, dan seterusnya aliran tunai. Okey, kita beralih pula seperti yang tertera di dalam skrin yang anda lihat. Untung rugi, orang kata untung rugi syarikat untuk ketiga 3 tahun pertama jualan, di mana seperti kita lihat macam yang senang sebutlah profit and loss. Benda ni adalah ringkasan keuangan untuk sesebuah organisasi, atau lebih tepat lagi untuk organisasi kami di Beleza di Amor, di mana ianya secara keseluruhan ianya lazim akan dikeluarkan pada semi annual, iaitu semi tahunan, ataupun yang dikeluarkan secara tahunan. Dalam ni dia melibatkan pendapatan, pengeluaran ataupun keuntungan dan kerugian. Bukan ataupun memang dan. Macam tu. Maaf saya. Okay, yang selanjutnya adalah daripada sumber pembayaran. Okey. Melalui seperti yang telah diterangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, ada yang mengatakan orang kata macam modal yang dibuat, orang kata senang kira lah modal untuk mengasaskan Beleza di Amor ini terbahagi kepada dua sumber, iaitu yang pertama perkongsian, di mana perkongsian ini kami mengeluarkan setiap seorang ahli kumpulan sebanyak RM50,000 daripada simpanan sendiri untuk mengasaskan perniagaan ini. Dan pada masa sama, kami juga turut memohon pinjaman bank sebanyak RM50,000 melalui skim microbusiness, di mana kami telah membuat pinjaman di CIMB Bank. Okey, kat sini saya ada nyatakan orang kata jadual pembayaran balik kami terhadap CIMB Bank. Okey, untuk susun nilai ni sangat-sangat penting sebabnya ianya untuk kita tahu macam mana kita nak kurangkan tax. Okey, tax ni cukai lah. Okey, untuk susun nilai ni dari 3 perkara, 3 elemen yang penting dan kita kena ambil tahu, iaitu secara kendalian, susun nilai pelaburan dan susun nilai pembiayaan. Okey, untuk susun nilai kendalian ini adalah hasil yang diperolehi daripada aktiviti utama. Aktiviti utama ni macam kita tahu kat Beleza di Amor ini adalah hasil daripada penjualan ataupun servis penyewaan baju-baju pengantin muslimah. Okey, untuk yang seterusnya pelaburan ini adalah aliran keluar masuk secara tunai yang diperolehi daripada aset jangka masa panjang. Okey, untuk bahagian ni kita kena tahu setiap aset tetap yang diperolehi kita ni ada jangka masa. Jangka masa ni pula terbahagi pada 3, iaitu 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun. Untuk 3 tahun ini ianya melibatkan aset-aset seperti kereta, orang kata pengangkutan, ataupun macam kalau perniagaan lain mungkin kuda ke, macam tu. Okay, untuk harta 5 tahun pula dia melibatkan macam peralatan-peralatan pejabat, contohnya macam komputer, mesin, ataupun macam kami kat Beleza di Amor, semestilah dia orang punya jangka hayat 5 tahun ke atas ni adalah seperti mesin jahit sulam, mesin dekat panik, untuk iron, macam tu. Untuk harta 7 tahun pula, ia menyelibatkan perabot-perabot di pejabat dan lengkapan. Contoh kita boleh ambil dekat sini macam
meja office, kerusi office kita orang, rak-rak baju, rak-rak peragaan baju, macam tu. Okey, untuk penyata pendapatan koperasi pula yang macam dilihat di skrin, ia adalah gambaran keseluruhan tentang jualan dan pendapatan syarikat kami untuk 3 tahun pertama. Okey, yang selanjutnya adalah penyata kedudukan keuangan pada 3 tahun pertama. Okey, ini biasanya menunjukkan orang kata aliran akaun perniagaan, penjualan secara bersih dan kos jualan akaun kami, iaitu turut juga memaparkan untung rugi jualan syarikat kami. Okey, selanjutnya adalah aliran tunai. Aliran tunai ni adalah satu orang kata penyata keuangan secara keseluruhan untuk membuktikan kepada pihak bank kami menjalankan perniagaan secara sistematik. Ini adalah bertujuan untuk orang kata memudahkan kami untuk apply loan, orang kata untuk mohon loan ataupun memberi jaminan bahawa kepada pihak bank, bukan memberi jaminan, memberi gambaran keseluruhan kepada pihak bank mengatakan perniagaan yang dijalankan oleh kami layak untuk mendapat bantuan ataupun layak untuk memohon pinjaman kerana kestabilan orang kata kestabilan akaun kami ataupun kestabilan keuangan syarikat kami lah. Okey, itu sajalah saya rasa. Terima kasih.